Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada malam ni. Alhamdulillah. Sebelum tu kita selawat ke atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua, tuan-puan? Sihat ke? InsyaAllah, saya doakan semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia. InsyaAllah. Sebelum tu, saya nak cek saya punya suara jelas ke, tak jelas ke. Boleh letak dalam ruangan komen. Kalau ada apa-apa soalan pun, boleh letak dalam ruangan komen. Okey. InsyaAllah. Sebelum tu saya nak minta tolong tuan-tuan puan share saya punya live malam ni. Semoga dapat beri manfaat juga kepada orang lain. Sebar-sebarkanlah. Okey, topik pada malam ni adalah escape plan. Tindakan jika berlaku kebakaran. Edisi malam ni adalah untuk kediaman tinggi. Itu flat, kondo, apa lagi? Apartment, kediaman yang tinggi. So, orang kata orang yang dekat Kelantan contohnya dekat luar, orang fikir duduk Kuala Lumpur, duduk Selangor ni, duduk rumah kondo apa semua tu geng-geng kaya. Tak semestinya. Sebab kebanyakannya yang rumah lagi mahalnya adalah rumah landed lah. Okey. So geng kayangan betul. Geng kayangan ni berada ya tempat yang tinggi-tinggi. Okey, bab kebakaran ni kita janganlah ambil mudah. Kita kena get prepare. So kita kena didik ahli keluarga kita supaya bersedia. So ramai yang ambil mudah jenis tak apa. Kebakaran tak berlakunya lah. Kebanyakannya fikir macam tu. So bila betul-betul berlaku dah gelabah, tak tahu nak buat apa, tak nak buat apa. So bahaya. So tanpa prepare ni macam-macam boleh berlaku dan kebakaran ni boleh meragut nyawa. Okey, so kita minta jauhlah daripada benda tu berlaku. So ramai yang ambil mudah tentang kebakaran ni, terutama sekali bila membabitkan keselamatan kebakaran. Kita hanya fikir orang lain je, rumah orang lain je terbakar, rumah kita tak terbakar. Walaupun kita sendiri tahu kalau berlaku kepada kita, ia memberi kesan kepada keluarga kita dan harta benda kita. So tahap kesedaran masyarakat tentang bahaya ni dan pencegahan kebakaran ni sangat-sangat rendah. Menyebabkan kes kebakarannya sepatut yang boleh dielak tak dapat dielak. So banyak kes-kes kebakaran yang berlaku kalau kita tengok di akhbar ke di berita, kebanyakannya adalah disebabkan kecuaian sendiri. So untuk tu ibu bapa lah yang kena main peranan penting untuk didik anak-anak ahli keluarga supaya kita sentiasa bersedia apabila berlaku kecemasan kebakaran ni. So macam saya bagi tahu tadi, tak ramai yang ambil cana pasal keselamatan ni. So saya nak tanya, rumah siapa sekarang ni ada mempunyai fire extinguisher? Kebanyakan tempat saya pergi, rumah kawan saya lah, tak kira lah rumah kawan saya, ke mana-mana tempat saya pergi, bila saya tanya ada fire extinguisher ke, kebanyakan jawab
Tak ada. Okey. Tu tak tambah lagi saya nak tanya smoke detector. Ada ke tak ada kat rumah. Dan rumah kita ni kalau nak dipikirkan nilai dengan puluhan ribunya, dah ada jutaan ringgit. Tapi untuk beli alat fire extinguisher yang harganya RM70 tak sampai RM200. Bawah dalam RM70 dah boleh dapat dah. Fire smoke detector dalam RM70 ke RM100 dah boleh dapat dah. So penting untuk kita apabila berlaku kebakaran ni untuk respon awal. Respon awal tu kita dalam masa golden time, dipanggil istilah oleh bomber golden time. So bila kita sudah lepas golden time ni dan kesannya, akibatnya besar. Okay. So kalau bomber dia ada teori dipanggil standard temperature curve. So api ni bila kecil, time tu lah yang pentingnya kita kena kawal. Bila dah graf dia sudah menaik, kita tak dapat lagi. Fire extinguisher pun dah tak dapat lagi tolong kita dah. So yang pentingnya yang awal ni. Bila terlepas golden time yang awal ni, habislah. So bila kita tengok bomba-bomba padam kebakaran tu, dia tak semestinya dia pergi tembak air dekat rumah yang terbakar. Bila dia dah datang sana, dia akan ada pegawai yang pergi cari sos air. Dan ada pegawai yang access tempat terbakar tu. Adakah dia punya sekarang ni rumah terbakar ni berada dekat curve mana? Curve nak menaik ke, curve dah tinggi, curve nak menurun ke, dia boleh tahu. Dan kalaulah menurun, curve tu dah naik dan nak habis dan nak menurun, kita akan biasanya bomba akan selamatkan rumah yang tepi-tepi tu, macam tu lah. Dan kebakaran satu rumah ni tak ambil masa lama. Kurang daripada 30 minit dah habis satu rumah dah. Ini bergantung kepada dipanggil fire load. Banyak mana benda-benda yang boleh terbakar dalam rumah tu. Tilam ke, baju ke, kayu ke macam tu. Okey, berbalik kepada saya punya topik malam ni, saya nak kongsi tindakan apa yang perlu diambil jika berlaku kebakaran. Yang malam ni yang saya fokusnya adalah kepada rumah-rumah yang rumah kediaman tinggi. Rumah flat, rumah kondo dan rumah apartment. Okay. Kalau biasanya company dia dah ada macam program dah, training plan dah, fire drill, dia panggil fire drill lah. Dia orang dah ada schedule dah bila nak buat nak buat inspection, test alam semua kan, evacuation drill. So company ada, tapi dekat rumah siapa yang buat? Siapa yang sepatutnya lead untuk buat benda tu? So parent lah, kita lah. So dekat sini saya nak tanya, siapa dekat rumah dia ada buat latihan-latihan macam ni? Kalau ada, letak dalam ruangan komen. Bila berlaku kebakaran ni, biasa kita dengar jangan panik. So panik ni, bagi saya, panik ni tak boleh nak elak. Dia secara automatik bila kita berada dalam keadaan yang cemas dan keadaan yang boleh meragut nyawa, panik ni dah tak boleh nak orang kata tak boleh nak elak dah, memang akan ada. Cuma yang berbezanya apabila orang tu panik, bila orang tu dah bersedia dah dengan ilmu-ilmunya, dengan latihan-latihannya, panik dia tu boleh kontrol dan tahu apa benda nak buat, apa benda yang nak respon. Berbeza dengan panik tak tahu nak buat apa. So peluang untuk selamat tu, kalau dah ada prepare, dah sudah prepare, dia panik pun insya-Allah dia punya peluang untuk selamat tu lebih tinggi lah insya-Allah. Dan untuk selamatkan diri ni dalam kebakaran ni, mengikut bomba tu bukan perkara yang senang lah. Ia memerlukan
latihan, memerlukan perancangan awal. Wah. Tambah-tambah lagi bila rumah kita ni ada anak-anak kecil, ada warga emas yang memang memerlukan orang lain untuk tolong. Orang biasa fikir kalau rumah landed ni dia senanglah nak keluar. Kalau terbakar senang nak keluar. Berbanding dengan rumah-rumah tinggi, nak keluar ikut mana? Macam saya tinggal paling tinggi sekali, tingkat 20. Dekat tingkat tak boleh nak keluar dah. Ada satu je saja akses untuk boleh keluar. So, tapi jangan kata rumah landed ni senang nak keluar. Kalau dia tak prepare, even dia tak prepare, dia punya structure rumah dengan grillnya, dia tak ada buat mengikut piawai bomba, so dia akan juga berada dalam keadaan bahaya. Cuma ada rumah tinggi ni dia ada sedikit kelebihan lah. Sebab developer biasanya dia akan ikut standard bomba. Bangunan tu kena untuk lulus diduduki. Dia complete dengan fire protection systemnya, dengan hose reel-nya, dengan access tangga access bila kecemasan, ada alarmnya, emergency exit-nya, lampu emergency. Kadang-kadang tu yang canggih lagi, yang high end punya tempat siap ada sprinkler. Malam ni saya hanya nak sentuh kalau berlaku kebakaran, kalau berlaku di tempat tinggi. So kalau berlaku kebakaran, kita jangan sesekali menggunakan lift semasa kebakaran. Kerana kemungkinan lift tu bila dah blackout, dia akan automatic, dia akan stop. Dan ada setengah-setengah lift dia ada backup power. Bila you naik, bila dah blackout, automatic dia akan turun pergi pada lower ground lah. Tapi bila ada kebakaran, jangan ambil risiko untuk gunakan lift. Manalah tahu bila kita turun, kita berhenti dekat level yang bakar. Habis. So laluan yang paling selamat ialah gunakan tangga. Masa turun tangga tu, turunlah dengan tertib. Jangan tolak-tolak. Pegang handbrake betul-betul. Turun. Tanda pastikan semua pintu ditutup. Kita takut asap. Kalaulah ada mana-mana level yang terbuka, asap tu boleh masuk. Dia masuk ruang tangga tu. Dengan tangga tu tak boleh nak pakai. So bahaya lah. Bila kita lalu je, turun je, kita tutup pintu. Dan pastikan walaupun tak berlaku kebakaran ni, pintu-pintu untuk access emergency ni kena tutup. So kita tak heran lah kalau misal kata kebakaran tu berlaku tingkat 2. Tiba-tiba tingkat 10 terbakar. Sebab asap ni dia travel, dia tengok level 10, pintu terbuka. Dan asap boleh pergi. Asap ni dia bukan sahaja asap, tapi dia bawa sekali dengan bahan. Dengan panasnya. So pastikan pintu di tangan api tu ditutup lah. Pintu tu insya-Allah kalau pintu ikut standardnya boleh tahan dalam 1 jam ke 2 jam. Dan kalau dapati pintu rosak, bagi tahu management lah untuk tukar. Dan kalau misal kata management tidak ambil action, kita boleh bagi tahu direct kepada bomber untuk bomber datang bagi warning ke apalah. Kita memang kita ada hak untuk buat sampai ke tahap macam tu. Kalaulah manajemen ni tak ikut keselamatan ni. Dan sekiranya asap ataupun api bila kita menghalang laluan kecemasan kita, carilah jalan lain. Macam tempat saya ni, dia ada akses tangga, dia ada 3. Kiri kan, bila keluar rumah je, kiri kanan dan ada satu dekat depan lift. So ada 3 lah. So bila ada blok satu jalan tu, cuba guna alternatif lain lah. Sekiranya gagal, misal kata asap tu terlalu tebal untuk kita keluar rumah, kita masuk balik semula. Masuk kembali
ke kita punya tempat. Dan cari satu bilik khas, semua berkumpul dekat sana dan pastikan pintu-pintu ditutup. Kita letaklah kain tuala atau apa semua pintu supaya asap tu tak boleh masuk. Asap ni bahaya. Asap tu macam-macam. Asap tu bertoksik. Macam-macam dia bakar, macam-macam asap keluar. Bila kita sedup tu bahaya, kita boleh collapse tau. Okay. Bila berada dekat bilik ni, telefonlah 999 bagi tahu kita berada dekat unit mana. So senang, bila bomba datang, bomba macam mana bomba nak respon. Okay. Kibar boleh kibar bendera putih, nak kita bagi isyarat yang kita berada dekat tempat ni sekian macam itulah. Ini bukan yang kes COVID yang perlukan bantuan ni. Kita boleh gunakan bendera putih tu untuk bila berlaku kebakaran ni, ataupun guna lampu suluh. Lampu suluh, kita nak inform, kita nak bagi isyarat yang kita berada dalam rumah ni, kita tak boleh nak keluar. Bila bomba tahu ada mangsa yang tersangkut, dia bomba akan tindakan dia tu berbeza lah. Dan kalau boleh, bila berada dalam bilik tu, kalau boleh ada tingkap yang tidak, tingkap yang boleh buka sikit supaya udara boleh masuk tu lebih baik lah. Kalau tingkap tu asap pun boleh masuk, maintain je dalam bilik. So ada beberapa tip tambahan yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk preparation. So biasakan diri dengan bunyi loceng. Saya pernah pergi training dengan bomba. Bomba pernah bagi tahu ya, bila kebanyakan penghuni rumah kediaman tinggi ni, bila dengar siren loceng tu, dia tidak respon. Ada beberapa sebab lah dia tak respon. Yang pertama sekalinya, dia tak biasa dengar. Dia tak biasa dengar bunyi mengera tu macam mana. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ada tempatnya selalu dia punya pengera tu rosak. Dia fault alarm. Tiba-tiba bunyi. Sebulan 2-3 kali bunyi, menyebabkan dia dah terbiasa. Yang ni rosak lah. Dan ada tempat yang budak-budak ni selalu pergi buat break glass tu. Dia perketuk break glass, alarm tu trigger lah. Dan bila bunyi saja, dia akan ingat ni budak main lah, budak ni tengah main lah ni. So bahaya. So kena educate semua penduduk ni. Manajemen yang kena ambil peranan penting ni. Kena planning buat fire drill, kena inform penduduk ni macam mana alarm bunyi, macam mana nak respon. Yang ni sebab alat yang untuk respon tu banyak jenis. Ada yang jenis pecahkan keluar bunyi, ada jenis pecahkan dia ada kunci lagi. Dan kadang-kadang kita kena manajemen ni kena inspect house ray tu, boleh pakai tak boleh pakai. Kadang-kadang tu kena flush lah, sebab mungkin bila dah lama tak pakai, berkarat dia punya alat tu, dia boleh tersumbat. Sekali-sekala tu try lah flush. So planning, kita kena antara juganya kita kena buat latihan dengan kita punya family. Penting. So kita panggil kita punya keluarga, anak-anak, lukis kita punya plan rumah. Plan rumah, ni bilik ni bilik air kat sini, jangan berkumpul kalau ada kebakaran, jangan kumpul kat sini, berkumpul dekat sini, kita kena plan. Kalau rumah landed, senang kita nak plan. Kita pergi semua berkumpul tempat yang grillnya boleh dibuka. Satu rumah ni, satu tingkap, satu bilik mesti kena ada 2 akses. Pintu ataupun tingkap. Kalau tak boleh buat semua tingkap, semua jendela, buat salah satu bilik. Pilih contoh bilik master lah kebiasaannya. Saya alhamdulillah, saya punya grill, semua grill
ikut piawai, ikut standard bombernya. Tapi kalau kebakaran tak boleh tukar lah. Tak boleh guna lah. Dah tingkat 20. Takkan nak pergi, takkan nak melompat kan. So ini nasihat ni untuk rumah landed. Kalau dah kena ada lah satu bilik tu yang tingkap dia boleh dibuka. Buka daripada dalam lah, jangan buka daripada luar. Senang pula pencuri nak masuk. Dah standard tu ada. Macam mana bomba ada dia punya senarai dia, macam mana geri-geri yang ikut piawai bombanya. So berlatih untuk keluar dengan selamat. Yang ni insya-Allah nanti bila saya ada kesempatan saya akan buat live macam mana saya training dengan anak-anak merangkak keluar rumah. Kalau berlaku kebakaran ni biasanya asapnya secara logiknya berada dekat atas lah. Udara bersih ni berada dekat satu kaki, kedua kaki dekat lantai. Sebab itulah pentingnya kena merangkak. Dan kalau boleh capai kentuala, basahkan kentuala, kekup kita punya muka dan merangkak keluar. So dan kena planning tempat berkumpulnya dekat mana. So jangan pula bila tak planning, bila dah keluar semua pergi berkumpul tempat masing-masing, tak jumpa. Bila bomba tanya, seorang lagi tak cukup. So bomba terpaksa gadai nyawa lah untuk masuk rumah kita, untuk cari kita punya ahli keluarga ni. Padahal dia dah keluar dah, tapi dia berada kat tempat lain. So kita kena planning. Dekat mana tempat yang kita planning lah, sendiri kita planning. Tak mestinya manajemen ataupun siapa-siapa bagi tahu. Kita ni kena planning dekat mana dan kita decide. So far okey ke semua? So far boleh faham? So minta share lah, saya minta bantuan tuan puan untuk share saya punya live ni supaya dapat lagi sebaran ilmu ni. Ilmu bagi saya ilmu penting lah. Ilmu boleh menyelamatkan nyawa insya-Allah. Dan buatlah latihan evacuation ni at least 2 kali 1 tahun, 6 bulan sekali buat. Dan ajar anak-anak tentang kepentingan nombor 999 ni. Kalau ada apa-apa kos 999 ni dan apa perlu yang bagi tahu. 999 ni canggih. Bila kita call saja dia dah tahu dah ini lokasi kita dekat mana, siapa yang call kita. Gunakanlah. Tapi jangan ajar anak-anak jangan buat panggilan palsu. Sebab dia ni ada akta, tak silap saya akta komunikasi, kita boleh kena penalty. Okey. Bila dah keluar, bagi tahu anak-anak bila dah keluar jangan masuk balik. Nak pergi selamatkan kucing ke apa ke semua jangan. So, bila dah keluar pergi berkumpul tempat yang kita planning tadi. InsyaAllah berselamat. So itu sajalah dia punya tata cara untuk menyelamatkan diri untuk edisi kediaman tempat tinggi. Okey, boleh faham ke semua? InsyaAllah. Secara kesimpulannya yang saya nak bagi tahu, please get prepare daripada sekarang. Kita tak tahu bilanya akan berlaku. InsyaAllah bila kita bersedia dari segi peralatannya, dari segi pelan tindakannya, dari segi latihannya, insyaAllah peluang untuk selamat tu lebih tinggi insyaAllah. Dan kebakaran ni adalah ujian daripada Allah Ta'ala. So perbanyakkanlah istighfar, sedekah dan kuatkanlah silaturahim dengan jiran-jiran ni. Ni adalah antara amalan yang boleh menolak bala, menolak ujian. Itu saja daripada saya. Sebarkanlah saya punya perkongsian pada malam ni agar
dapat beri manfaat kepada ramai orang, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada siapa yang menonton saya punya perkongsian. Itu saja daripada saya. Minta maaf jikalau ada kesilapan daripada saya. Minta maaf juga saya telah mengambil masa tuan puan ni sedikit untuk saya kongsikan saya punya ilmu yang sedikit ni. InsyaAllah agak beri manfaat kepada kepada orang lah, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.